Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ausikum wa iyaya awlan bittaqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu aidan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kana yu'min billahi wa yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sadaqa Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan puja milik Allah yang telah ditakdirkan Allah pada pagi Jumat yang mulia ini dapat kita berkumpul dan teruskan pengajian di markas Al-Islah ini. Selawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutuskan oleh Allah untuk mengajar umat ini menjadi umat yang beriman, bertakwa, dan umat yang digelarkan oleh Allah khairu ummah, umat yang terbaik. Sebagaimana Allah telah mencucuri rahmat ke atas nabi-nabi dan para sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi yang beriman, ada juga keluarga Nabi yang tak beriman pada Nabi. Ada yang beriman. Kesemua yang telah beriman, semoga Allah Rabbul Alamin redha pada mereka dan redha kepada kita yang sedang berusaha untuk mengikut Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan Al-Islah dan semua ahli jawatan kuasanya, jemaah-jemaahnya. Kita yakin kalimah Islah ini telah dipilih dengan begitu baik. Semoga semangat islah ini dia berkekalan. Islah arti datang untuk memperbaiki keadaan yang kurang baik. Fa aslihu baina akhawaykum. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu adalah saudara dunia sampai akhirat. Sebagaimana kita suka berkumpul kerana Allah, mencari ilmu yang Allah redha, ilmu wahyu, Quran dan sunnah Nabi, insya-Allah Allah temukan kita kembali di akhirat nanti. Amin. Allah ingatkan kita, fa aslihu baina akhawaykum. Orang beriman mempunyai satu sikap yang sangat mulia, unik, iaitu dia senantiasa mempunyai sikap keterbukaan untuk memperbaiki, islahkan keadaan sesama umat. Yang kurang baik diperbaiki, yang baik ditingkatkan kebaikan dia lagi. Bukan datang untuk menghukum, menuduh, memfitnah, mengata, tidak. Islah artinya orang kalau nampak kerosakan di mana-mana, dia tak perlu menghukum orang itu dan tak perlu kita mengata, memfitnah orang. Dia berfikir dan berbincang bagaimana nak islahkan keadaan itu.
fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Supaya akhirnya ke semua orang untung, berjaya. Saya sudah bersama Islah ya, sudah berpuluh-puluh tahun. Dari muda sampai tua, tapi masih muda lagi. Alhamdulillah. Sejak ke belakang ini saya sering ke Jepun. Baru balik 2 minggu yang lalu, baru pulang dari Jepun. Menghadiri satu camp keluarga. Family camp. Ini kali kedua untuk camp ini. Kalau ke Jepun sudah hampir lebih 10 tahun. Ya. Tapi untuk camp ibadat untuk keluarga, family camp, gabungan antara orang Jepun Islam, orang Arab Islam, orang Pakistan, orang Sri Lanka, orang India, orang Malaysia, orang Indonesia berkumpul di kawasan bukit Mount Fuji. Ya. Saya dimaklumkan bahawa keluarga orang Islam ini yang telah kahwin dengan orang Jepun dapat anak-anak. Anak orang Islam ini sudah mulai hilang identiti mereka sebagai seorang Islam. Takut, mak bapak takut tengok apa yang berlaku di kalangan anak-anak mereka sendiri. Kerana anak-anak ini daripada kecil sudah pergi masuk sekolah, semua cakap Jepun. Muka-muka Pakistan, muka India, muka-muka macam muka kita sini dan muka-muka ya, Sri Lankan lah, kacukkan. Tak nampaklah rupa Jepun asli lagi. Kerana kahwin campur. Kita tahulah kalau kahwin campur, semua campur. Lawa lah, memang lawa. Tapi semua cakap Jepun. Kita ingat anak India, anak Arab, semua cakap Jepun. Kerana dia dibesarkan di situ, sekolah di situ. Satu fitnah yang dihadapi oleh mereka ialah fitnah masalah makan dan minum. Kerana di Jepun nak cari makanan minuman halal agak susah sedikit. Sebab tu kita baru 4 tahun dulu jadi penasihat kepada Japan Halal Foundation. Bagaimana nak promote ya, makanan minuman halal di Jepun supaya tahun depan nanti Jepun akan menerima tetamu dunia termasuk orang Islam kerana Jepun akan buat Olimpik di Jepun. Ya, sukan Olimpik ini akan berlangsung di Jepun. Tentulah ramai orang Muslim akan datang. Sebab itu kita sedang ada perbincangan dan telah kita berjaya untuk menjadikan restoran-restoran di Jepun restoran halal. Sehingga ada orang Jepun pemilik restoran sudah masuk Islam. Bila dia tahu apa itu halal, ya, telah kita berjaya jadikan platform halal sebagai platform dakwah al-Islamiyah. Dan dapat sambutan. Ya, dapat sambutan. Tapi anak-anak yang Jepun yang duduk luar bandar kadang-kadang, yang Muslim ini, besar bersama kawan-kawan dia yang lain, pergi sekolah bersama. Jadi bila mereka buat aktiviti luar, tentulah ada waktu rehat, bawa anak pergi kedai, beli makan, coklat, biskut, air, macam-macam lah, biasa kan. Tapi kebetulan Jepun ni bukan semua benda boleh kita minum dan makan. Sehingga susu pun kadang-kadang ada dia campur dengan bahan-bahan yang tak halal.
Kebetulan coklat semua apa kebanyakan, sampai roti-roti pun bukan semua roti halal. Kita ingat asal roti halal lah, bukan. Kita Malaysia alhamdulillah, tapi sana. Jadi bila kata tak boleh ini, tak boleh, tak, lama-lama anak ini dia kata apa benda ni semua anak kawan saya boleh, kita tak boleh. Apa agama ni? Susahnya. Dia tak nak lagi, sampai dia tak mau mengaku dia seorang Muslim. Anak ini, are you Muslim? No. I'm Japanese. Saya Jepun. Betul lah, duduk Jepun. Kerana dia rasa susah. Fitnah yang kita takut akan berlaku kalau keadaan itu tidak ambil tindakan yang sebaik mungkin. Memang mak bapak sudah Muslim, tapi anak ini akan besar dalam keadaan tidak Muslim. Itulah yang kita sedang merancang, bagaimana nak islahkan keadaan anak-anak ini. Kita sudah separuh abad kan. Muka-muka yang kita selalu lihat di Dewan Islah pun semua dah veteran, orang lama lah kan. Kita takut masalah yang sama boleh berlaku di negara kita sendiri. Khususnya anak-anak muda kita sudah tidak duduk di Perlis mungkin. Banyak sudah hijrah ke bandar-bandar besar. Macam di Jepun, kalau kita pergi di luar bandar, banyak rumah-rumah Jepun kekosongan, tak ada orang. Kerana Jepun ini dia tak suka banyak anak, dia micro family. Dia mempunyai masalah anak muda tak ramai. Yang dah kahwin tak mau anak, yang tak nak kahwin kerana tak mau anak juga, semua tak mau anak. Tapi kalau tak mau anak, kita yang semakin tua hilang. Akhirnya Jepun yang membangun tu tak ada orang. Di luar bandar kosong saja. Kesian. Bukan. Kita suka duduk luar bandar, bukan. Kita orang tua-tua ni suka duduk luar bandar. Korang sibuk. Bukan. Relax sikit. Anak-anak dia tak mau. Boring dia kata. Dia nak tempat yang maju, banyak aktiviti, semua ada di kota-kota besar, Tokyo lah, Osaka lah. Benda yang sama boleh berlaku. Yang kita takut, kita telah diajar oleh Nabi. Fitnah ini datang daripada dua benda. Satu, apabila iman kita sudah lemah dan tidak dirawati. Anak-anak kita kalau demam sedikit saja cepat kita bawa jumpa klinik kan, doktor. Merawat supaya sakitnya tak berpanjangan, cepat sembuh. Itu kalau kita tengok dia sakit badan. Tapi bila dia sakit minda, kita tak ambil tindakan. Bukan? Tak pernah hantar ke ustaz-ustaz cepat-cepat. Jangan pergi pula klinik-klinik. Klinik pun tak boleh bantu dia. Dia sakit minda artinya ideologi cara dia berfikir sudah tak betul. Kita cerita Islam, dia duk layan yang tak Islam. Dia nak western pula sekarang. Dia nak pandang barat. Dia kata western bagus. Nanti dia timur pula, timur. Dia lupa nak pandang kepada Islam. Dia tertarik dengan budaya barat. Kan? Banyak perubahan dia nak pakai macam orang barat, rambut dia pun warna dah bertukar. Orang barat dia nak tukar jadi hitam, kita nak tukar jadi merah, ada hijau, ada binatang tengok pun terkejut. Macam binatang tak ada. Manusia paling banyak brown sikit ada. Hitam itu memang orang suka. Memang warna hitam jangan kita hina. Rambut hitam memang orang cari.
Ya, kalau kita dah tua-tua begini, rambut masih hitam, wah, apa you makan ya? Habbatus sauda, oh wah, dia makan terus. Contohlah kan. Jadi anak-anak muda kita terlalu terpengaruh sikit-sikit barat, sikit-sikit barat. Jadi minda dia sekarang mengalami, melalui satu proses, ya, ghazwatul fikra, satu jihad. Dan bila suasana ini dia ada fikir cara lain, tak pernah kita cepat-cepat bawa dia jumpa klinik minda, iaitu ustaz-ustaz yang pakar dalam mengembalikan pemikiran yang tak betul kepada pemikiran cara Islam. Yang ketiga, bila anak-anak rohnya semakin lemah, daripada semayang dah tak semayang, daripada baca Quran dah tak baca Quran, kan? Daripada dia tutup aurat di sini, bila dia ke bandar, aurat dia sudah tak ditutup, rohnya sudah sakit pun tidak dirawati oleh kita. Biar apa nak buat, dia dah besar. Sesuai dengan sabda Nabi, yang Nabi selalu ajar kita supaya jangan lupa berdoa kepada Allah. Tapi jangan hanya doa saja, tidak diikuti dengan perbuatan. Tak berubah kita. Allah dah beritahu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah keadaan satu-satu kaum, keadaan kita, sehingga kita sendiri ambil inisiatif nak berubah, sungguh-sungguh nak berubah. Bagaimana nak berubah? Cakap saja tak boleh, kena diikuti dengan perbuatan kita. Contoh doa yang Nabi ajar begitu cantik. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali. Terus bagi salam. Itu Nabi ajar kita. Semayang sebelum salam jangan lupa minta Allah melindungi kita dari 4 benda fitnah. Azab jahannam disediakan untuk siapa? Untuk orang yang kufur kepada Allah, untuk orang yang mensyirikkan Allah. Siapa yang kufur dan syirik pada Allah, you tak dinamakan kufur dan syirik kalau you tak tahu tentang Islam. You tak dinamakan kufur dan syirik. Allah namakan orang yang jahil terhadap Islam, tak tahu tentang Islam, zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Mereka adalah kaum yang tak tahu, tak ada ilmu. Yang dikufur ini orang yang tahu, dia saja tak mau terima. Orang tahu ini syirik, tapi dia masih teruskan perbuatannya. Itu baru nama syirik. Bukan orang yang tak Tuhan, banyak Tuhan. Sebab itu kita kata musyrikin, bukan dia tak Tuhan, dia ada Tuhan, tapi dia rasa biar banyak daripada satu. Dia guna logiknya, banyak itu untung sikit, sini tak kasih, minta yang kedua pula. Tuhan ini sibuk cari Tuhan nombor 2. Akhirnya Tuhan yang sebenarnya dia tahu satu, tapi dia ada agennya, wakil-wakilnya. Itu saja. Itu yang kita kata musyrikin. Nabi dah sebut, kalau siapa nak masuk syurga, bukan susah sangat. Tak susah langsung. Pertama syaratnya dia beriman. Kalau kita nak pastikan anak kita semua sudah selamat, cek iman dia dulu. Jangan cek pakaiannya, rupanya, cek iman dia dulu. Tengok kepercayaan dia betul tak betul. Nabi dah bersabda, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu.
tak akan masuk syurga sehingga orang itu beriman. Tanpa iman memang tak boleh masuk syurga. Tanpa duit, tanpa sijil ini, sijil itu, tanpa suami, tanpa isteri, boleh masuk syurga kalau ada iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak ada siapa yang boleh kata saya ada iman kalau dia tidak ada perasaan cinta kepada Allah. Allah yang jadikan kesemua ini untuk kita. Ar-ardu ardallah. Rasulullah bersabda, bumi yang kita tinggal sekarang, yang kita duduk, kita cari makan, kita tidur, kita bergerak sini atas bumi, ini bumi Allah punya. You makan, minum, tidur atas bumi Allah. Semua milik Allah. Bagaimana you makan, minum, pakai macam-macam nikmat di bumi Allah ini, you derhaka kepada Allah. You menolak dia. Contohlah anak kita kan, dia besar depan kita, kita yang bela dia, bagi kasih sayang, hantar ke sekolah, akhirnya dia menentang kita. Bagaimana rasa hati kita? Sayang lagi dengan dia, sakit, kecewa. Wa min azabil qabri, ada satu azab lagi sebelum masuk neraka. Sudah ada satu azab, namanya azab kubur. Kita semua telah dimaklumkan oleh Nabi di antara sebab kita boleh diazab di dalam kubur kerana dua benda. Tak nampak macam dosa besar. Pertama, bila kita pergi buat hadas kecil, seorang lelaki khususnya tak jaga kebersihannya, tak basuh baik-baik. Muslimat, bab itu dia lebih selamat, yang lelaki ini. Maaf ya, yang masa pergi buang hadas kecil secara berdiri, bagaimana nak bersihkan itu? Tak kisah. Ramai orang buat orang tak Muslim, dia tengok kita orang Islam ni kalau masuk bilik air tadi kering, ya, kita keluar masuk keluar mesti basah. Bilik air perempuan pun sama, bilik air lelaki pun sama, khususnya lelaki lagi banyak basah. Mereka masuk kering keluar kering, kita masuk kering keluar basah. Kerana kita guna air banyak, bukan? Kita guna air, dia dry cleaning. Kadang dia tanya, apa yang kamu buat ini? Kamu kotorkan bilik air. Kita tak kotorkan bilik air, tapi kita kena hati-hati jagalah bilik air dengan baik, ya. Memang bilik air sana sedap, bukan makan dia sedap, bau dia wangi. Kita kalau duduk bilik air dia macam tak mau keluar, ya. Pasal tempat duduk bilik air dia, kalau musim sejuk dia panas, sedap. Kita memang tak ada lah panas punya, kan, sejuk-sejuk lah. Memang selesa. Saya kata, tuan-tuan tak tahu hikmah guna air. Saya kata, kita boleh pakai seluar dalam 1 minggu, bau masih okey lagi. Kamu minyak seluar dalam 1 hari pakai, bau susah satu macam. Ini kekuatan air membersihkan, ya, menghilangkan kekotoran, bau, najis dengan betul. Kerana Islam sangat mementingkan kebersihan. Tapi last kali yang saya baru pulang 2 minggu yang lalu, saya dah habis itu, saya pergi ke tempat lain kerana adanya mesyuarat yang lain. Saya dapat orang hantar mesej pada saya, orang Muslim Jepun, perempuan, ya, yang kahwin dengan
Orang Islam yang duduk bas, nak pergi sana naik bas kerana jauh sangat. Dia terkejut bila orang-orang turun dari bas, banyak sampah dalam bas dibuangnya. Dia bawa biskut, dia bawa gula-gula, dia buang. Bagi orang Jepun, itu perkara tak sepatut berlaku. Orang Jepun sangat bersih. Ada taman-taman yang saya pergi, tak ada satu dustbin pun. Tempat buang sampah tak ada langsung. Apa you bawa, you mesti bawa keluar. Masing-masing bawa plastik masing-masing, you makan, you minum, sila. Tapi lepas tu you kena masuk dalam plastik kamu, you bawa keluar. Zero dustbin. Kita kalau zero dustbin, selamat kita. Bukan. Dalam ada tong sampah pun kita tak buang. Kalau zero dustbin, semua jadi sampah. Tapi sana, ya Allah, disiplin bersih. Satu dari azab kubur ialah kerana bila kita buang hadas kecil, tak jaga kebersihan dia, tak basuh dengan betul. Kedua azab kubur ialah kerana tak jaga mulut. Allah jadikan kita ada satu lidah, ada dua bibir. Nabi dah kata kalau nak cakap, kita memang manusia memang tak boleh hidup kalau tak bercakap. Bukan. Orang bisu pun nak belajar cakap. Kita yang tak bisu lagi suka bercakap. Bukan. Dalam ucapan ini, agama memang sayang dan suka kita bercakap, sehingga Allah tanya kita, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihah wa qala innani minal muslimin." Allah cabar kita, siapakah perkataannya, percakapannya yang lebih baik di sisi Allah? Siapakah ucapannya yang lebih baik di sisi Allah daripada orang yang bila buka mulutnya, dia mengajak orang kepada agama Allah, dia berdakwah. Nak berdakwah kena guna bahasa yang terbaik. Kalimah yang paling baik, kalimat taibah, ialah kalam Allah, firman Allah. Semua itu cantik. Orang Islam dulu, sahabat-sahabat Nabi, bila cakap, dia baca ayat Quran. Bukan dia ikut nafsu dia. Dia baca ayat Allah. Semua cantik. Kalam Allah itu kalam yang paling indah. Dia bawa hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi tak pernah ada satu hadis yang korang ajar, tak ada. Semua lemah lembut. Bahasanya cantik. Makna dia cantik. Sebab itulah Nabi kata, la tadkhulul jannah namam, la tadkhulul jannah qati', la tadkhulul jannah qattat. 3 benda Nabi sebut. Tak masuk syurga kalau orang cakap tapi cakapan dia itu fitnah. Suka fitnah orang, habis. Tak akan masuk syurga orang bila bercakap dia mengupat, dia mengata. Tak akan masuk syurga orang bila bercakap dia nak galak orang supaya putuskan silaturahim. Jangan kawan dengan orang itu. Jangan kawan dengan orang itu, kawan dengan saya cukup. Saya yang baik, itu jahat, itu jahat. Itu qati' rahim, sengaja nak menimbulkan perpecahan. Kita memang tak ada yang sempurna, bukan? Kita pun ada kelemahan, orang lain pun ada kelemahan. Sebab itu kita perlu islahkan. Bantu membantu. Ingat mengingat. Tegur menegur. Kalau tak mau tegur pun, apa patut kita buat? Katalah kita orang tu buat salah, kita nak cakap tak pandai. Apa kita buat? Ibu-ibu. Kita nak cakap juga tapi tak terdaya. Apa kita boleh buat? Nak cakap dengan dia, dia lagi pandai dari kita. Nak cakap dengan dia pula speaking, kita tak boleh speaking. Bukan.
Takut nak cakap, takut dia pula kata kita yang tak betul. Apa yang kita boleh buat? Bila nak cakap dengan dia tak boleh, apa nak buat? Bapa kata biar. Lelaki senang ya biar. Sebab tu lelaki korang cakap. Senang kan? Perempuan tak boleh biar. Perempuan kena fikir nak cakap. Tapi sepatutnya kalau nak cakap dengan dia susah, dia jauh, kita belajar cakap dengan Allah. Doalah pada Allah. Ya Allah, kawan saya tu, ya Allah, anak saya ni, cucu saya tu. Doa, cakap dengan Allah pun tak cakap. Doa tak perlu wang pun, dia pun tak tahu. Bukan? Saya selalu bilang kepada kawan-kawan saya yang belum Islam, I pray for you. Dia kata, you pray untuk apa? Untuk apa? You doa untuk apa? Supaya Allah bagi hidayah. Jangan-jangan. Dia pun takut. Doa pun dia takut. Saya kata free punya, saya tak minta you bayar 1 sen pun. Saya minta Tuhan guide you. It's the best thing to do. You tak mau dah dapat petunjuk, you tak mau ikut jalan betul. You nak jalan betul, you nak selamat dunia, selamat akhirat kalau boleh. Saya doa supaya Tuhan betulkan you. Supaya orang yang baik-baik saja mendekati you. Bagus. Allah tanya kita, siapakah perkataannya lebih baik di sisi Allah? Bila nak cakap, ingat apa yang kamu nak cakap. Perkataan yang paling baik, ucapan paling baik, ucapan yang kita keluar untuk mengajak orang supaya beriman pada Allah, berdakwah, amal ma'ruf, nahi mungkar, itu paling baik. Kalau mulut ni kita tak jaga, azab kubur. Kubur dah kena azab, belum neraka lagi. Kubur sudah kena. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Kita minta Allah jauhkan kita dari fitnah waktu hidup. Kita banyak terdedah dengan fitnah tidak, ibu-ibu? Banyak fitnah tak sekarang? Banyak. Tengok, hak orang Islam dicabar. Hak kita dipertikaikan. Ini satu fitnah. Bila kita berkuasa, kita bagi hak orang lain. Bukan hak orang lain kita bagi, kerana Islam suruh kita berlaku adil, baik dengan orang. Lakum dinukum waliyadin, kamu punya silakan, itu hak kamu. Sekarang bila kita kuasa kita korang, dia pertikaikan hak kita. Berlaku tak? Dia cabar hak kita, kita tak pernah cabar hak dia. Urusan agama dia, lakum dinukum waliyadin. Allah janji, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard. Dalam surah Nur Allah ingatkan kita, Allah janji dia akan bagi kuasa, kepimpinan kepada kita kalau kita ada dua sifat ini. Pertama iman, kedua amal soleh. Kerana orang beriman dan beramal soleh dapat menjaga keamanan, keadilan dengan betul. Hak kamu kami telah bagi, hak kami janganlah kamu sentuh. Masing-masing ada haknya. Jangan langgar batasan kita. Kita ada hudud kan. Masing-masing ada hududnya. Siapa yang boleh bawa keamanan? Hanya kalau orang itu beriman dan beramal saleh. Sebab itu kita tak pernah mempertikaikan hak orang lain kan. Tak ada. Negara yang konon dia barat lah, dia freedom of speech lah, freedom inilah. Tapi sekarang kita nak pakai hijab pun jadi masalah. Apa je pakaian badan saya nak tutup bagian saya tu, you nak telanjang pun siapa pun tak kata apa pun.
Dia takut pada kebenaran. Ini fitnah. Waktu hidup, macam-macam fitnah. Dengan teknologi sekarang, lagi banyak fitnah. Banyak rumah tangga, saya pun baru balik dari Pulau Pinang minggu yang lalu, mesyuarat. Satu fitnah, katanya dalam 1 tahun, ribuan pasangan orang Islam sudah berakhir dengan penceraian dalam 1 tahun. Satu fitnah terhadap keluarga. Baru kahwin, tak lama cerai, tak lama cerai. Kita alhamdulillah kan, kita kahwin sampai hari ini, kita masih kekal. Tapi anak muda ni, tak kahwin, kena tangkap. Bukan. Dah kahwin, tak lama bercerai. Bagaimana boleh berlaku ya? Fitnah. Boleh datang daripada perempuan, boleh datang dari lelaki. Dari perempuan kadang-kadang datang, dah kahwin tak mau berubah. Sebelum kahwin tak tutup, bila kahwin mungkin suami kata tutup, tak mau tutup. Dia kata, kita dulu berkenalan pun tak tutup. You pun kata saya cantik kerana saya tak tutup. Sekarang suruh tutup buat apa? Hilang saya kecantikan tengok rambut saya. Bukan main, sekali saya masuk RM30, RM50. Lelaki mak rambut RM10, saya mak rambut RM7 je. Senang bukan? Perempuan jangan main-main. Bukan murah tu rambut dia tu. Dah kemas, dah cuci, dah basuh, takkanlah nak tutup-tutup. Biar dia berangin lah sikit. Satu. Kemudian muka pula nak beli ni. Bibirnya nak merah sikit, nak gelap sikit, nak kelabu sikit, macam-macam. Itu satu fitnah. Bukan. Kalau kadang-kadang lepas itu tak jaga aurat, tak jaga ini, satu fitnah. Kemudian mak bapak pula tak hati bagi nasihat. Mak bapak kata itu, you dah kahwin anak aku, habislah, fitnah saya dah selesai, you tanggunglah. Tak boleh, mak bapak kena bertanggungjawab, bantu panggil anak balik. Anak, jagalah diri kita, jagalah keluarga, jagalah nama baik adik-beradik kamu, nama baik bapak kamu. Kamu bukan bawa diri kamu saja. Orang tanya nama apa, Fatimah binti apa, Tarak bin. Mana Fatimah Tarak bin? Mesti ada bin kan? Mesti ada bapa. Oh, binti Abdullah, nama bapa cantik. Jagalah nama baik bapa, bukan? Kena ingat. Kadang dia lupa pasal kita tak ingat. Mak bapak kena ambil berat. Itu yang saya syorkan, supaya perlu ada kursus, bukan untuk orang yang nak kahwin saja, kursus untuk mak bapak sekali. Supaya mak bapak tahu tanggungjawab mereka untuk bantu anak mereka supaya kurang fitnah. Fitnah yang kedua ialah boleh rosak rumah tangga. Sebelum kahwin kita banyak cakap. Umumnya seorang lelaki bila dia berkenalan sama perempuan, dia banyak cakap lebih dari perempuan itu. Pasal dia nak tawan hatinya. Dia cakap saja. Dengan telefon dia hantar mesej saja. Sekejap-sekejap, halo, apa khabar? Memang sebelum kahwin. Rapatnya sampai perempuan tu yang tak minat meminat. Nampak laki ni, baguslah tengok. Selalu dia panggil saya. Selalu dia mesej pada saya. Selalu dia tanya apa khabar, dah makan belum, dah minum belum. Kalau pergi kedai, wow, dia belanja. Dia tak pernah kira dia belanja, minum. Kadang-kadang gelas bukan tak cukup, tapi dia order 1 gelas 2 straw. Kadang-kadang tak mau 2 straw, jangan bazir 1 straw. Nak tunjuk dia punya dekat intim itu. Ya.
Gelas banyak, tapi ini satu-satu tak jadi. Satu gelas, satu straw, 2 orang share. Oh, cantik. Ini semua sebelum kahwin dah. Lelaki tu bukan main, menawan hati perempuan. Perempuan tu tak nak minat, lama-lama tengok dia jatuh cinta. Kan? Bila dia minta kahwin, senang kan? Tak ada mahar pun tak apa. Dia cinta kan, tak kira lah mahar berapa you boleh kasih dah. Okay. Ikut sunnah senang ya, lagi mudah lagi baik. Tak apa, tapi mudah dengan betul. Punca fitnahnya selepas kahwin. Selepas kahwin dia tak macam dululah. Dulu selalu call, message, kita tunggulah, tak call pun. Dan kali kalau kita kahwin, kalau kita nak suami kita selalu call, bagi dia hadiah handphone supaya dia boleh call kita, tapi tak call. Sebelum kahwin dia call lah, tanya khabar, lepas tu tak ada lagi. Ya, take thing for granted, itu yang kita terasa ya tersinggung. Tak tanya khabar lagi, bukan? Tak pergi lagi nak minum-minum di kedai, tak ada duduk rumah ya, minum di rumah saja. Dia seorang-seorang minum di luar. Dulu selalu minum berdua-dua, ini sekarang tak ada lagi. Dia yang minum seorang-seorang di luar dan kawan-kawan lain pula. Yalah tak apalah dia nak jimat, tapi balik boleh juga minum. Waktu dia komplain, ini apa ni? Manis sangat. Ini apa ni? Tak manis. Sebelum kahwin tak pernah komplain. Kalau manis, itu saya memang suka manis. Itu yang buat hati kita, ya Allah, rindunya dapat suami yang best, laki yang cukup jaga hati kita. Itu sebelum kahwin. Lepas kahwin, lihat sikit garam, korang sikit, kena. Semua kena. Komplain je. Berlaku kan kadang-kadang. Kita masaklah, cuba masak supaya dia sedap. Tak pernah puji pun. Bukan. Dulu, wah sikit-sikit, sedapnya, you pandai masaknya. Ini semua fitnah lah, fitnah. Dan tak communication, tak ada lagi perhubungan. Komunikasi tak ada, fitnah akan datang. Isteri ada depan muka kita, tak bercakap. Dia ada handphone, mesej saja. Macam tak nampak kita. Manalah tak sakit kita. Fitnah. Memang fitnah. Anak pun sekarang fitnah. Anak pun tak cakap dengan kita lagi. Betul tak? Semua sibuk. Sekali-sekali jumpa orang tua pun tak bercakap lagi. Ini masalah fitnah zaman baru ini. Waktu hidup. Dan fitnah ini kalau kita tak atasi ibu-ibu dan bapa, dia akan berpanjangan sampai kita mati. Kalau kita tak jaga merawat iman anak kita, mendidik dia dengan betul, kita faham sunnah, kita ikut Quran dan sunnah, nanti kita duduk dengan anak kita, mati kita, tapi tak mati di sini, kita mati di Kuala Lumpur. Dia akan panggil orang ahli bid'ah buat macam-macam atas kubur kita. Pasal kita tak jaga, mati pun datang fitnah. Hidup kita perjuangkan sunnah, mati orang buat bid'ah atas kubur kita. Apa kita boleh buat? Anak sudah tak ada hubungan dengan ustaz-ustaz yang faham sunnah. Dia dah tak kisah, dia panggil lah siapa yang terdekat. Dia panggil, datanglah orang tu. Kita mula-mula tak mau ini, tak mau itu, kita nak ikut sunnah. Dia tak faham pun. Setengah orang yang tak faham sunnah betul, yang bid'ah pun jadi sunnah. Bukan, dia tak faham apa sunnah ini, semua orang buat. Takkanlah bukan sunnah, sunnah jugalah. Itu sunnah orang ramai. Bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada dalil. Yang kita ikut orang ramai, itu sunnah orang ramai. Jalan orang ramai, bukan. Sunnah itu jalan.
Kenapa boleh berlaku? Kerana kita tak jaga mereka dari awal. Bila kita mati, datangnya fitnah. Bagaimana nak atasi fitnah ini? Bagaimana ibu-ibu kalau anak kita sudah tak ikut Quran dan Sunnah, dia terdedah dengan macam-macam lah di luar, dia kata kita pula tak betul. Sepatutnya kita bawa anak jumpalah ahli-ahli Quran dan Sunnah, dia bincang supaya terbuka minda dia. Kita sekarang selalu didatangi orang-orang tua bawa anak. Anak kata, I'm no more Muslim, saya bukan Islam lagi. Ini anak orang Islam. Menangis mak dia. Saya kata tak apa, biar dia sekejap. Kau duduk luar, biar saya cakap dengan dia. Kita cakap lah 20 minit, 30 minit. Alhamdulillah, dia mulai reda. Dia nampak cahaya Islam itu balik. Dia keliru, dia tengok perangai orang Islam, dia tengok apa yang media cakap tentang Islam, dia ada tawa tentang Islam. Kita orang suka kata mengata, fitnah memfitnah sama sendiri, dia tak suka lagi. Dia tengok agama lain cantik, pasal tak ada gaduh, tak berpecah belah, ya. I love you, you love me, semua sayang semua boleh. Dia rasa tertarik. Dia tengok kita haram sini, haram sana, ini sesat sana, sesat sini. Dia pun tawa. Akhirnya saya cerita satu. Betul pengalaman yang you dapat, pendedahan betul. Tapi yang dari Islam begini. Ini bukan dari Islam, ini dari orang Islam. Supaya dia dapat membezakan antara orang dan agama. Berbeza. Kita kena terang. Nah, apa yang saya selalu wasiatkan pada kawan yang ada masalah ini, kita orang tua takut nanti bila kita mati datang fitnah, kita tinggalkan wasiat. Tulis. Kadang-kadang orang hormat wasiat tu. Anak-anak tak tahu apa nak buat, kita pesan. Tulis satu surat. Ya. Saya nama fulan bin fulan, IC number. Kalau apa-apa berlaku pada saya bila ada kematian, saya mau urusan mayat saya diuruskan oleh kumpulan Al-Islah contohnya. Hubungilah nombor-nombor ini, ustaz-ustaz ini. Saya mau supaya urusan masalah jenazah saya itu diurus oleh kumpulan ini yang kita tahu yang ikut sunnah. Jadi bila orang nampak, dia mungkin hormatlah. Ini pesanan. Kalau kita dah buat, dia tak buat, kita terlepas. Jangan susah hati. Kalau kita dah buat begitu, dia tak tunaikan, dia tak amanah, dia yang berdosa, bukan kita berdosa. Kerana kita dah buat apa yang kita mampu buat. Kerana kita tak tahu kan, ibu-ibu kadang anak dah duduk luar, kita pun pergi sana, duduk dia, tulis. Kalau boleh, kita bawa anak itu jumpa guru-guru sunnah di mana mereka ada, supaya dia berkenalan dan dia tahu kalau apa-apa dia boleh berhubung. Boleh tak buat? Itu senang sikit, bukan? Kalau tidak, tak boleh kita nak campur tangan, tak boleh, ini urusan keluarga. Kalau tidak panggil orang-orang yang terdekat, orang dah masuk campur, kita nanti ini kita pengacau, dia kata kita ini jahat, betul juga. Pasal kita tak hormat pilihan orang itu. Tapi ini pilihan kita sebagai seorang yang faham Quran dan Sunnah. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan fitnah dajjal. Kerja dajjal itu, dajjala suka memutarbelikkan sesuatu. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Yang sunnah dia kata sesat, yang bid'ah dia kata sunnah. Ini kerja dajjal, putar balik, mempermainkan hukum hakam Allah Rabbul Alamin. Yang syirik dia tak anggap syirik, dia kata ikhtiar. Kata Nabi, man allaka tamimatan faqad asyrak, siapa yang pakai azimat, tangkai-mangkai, syirik. Dia kata tidak, ini kalimah Allah juga. Kalimah Allah bukan suruh you ikat sini, ikat sana.
So you baca, wirid, ya, berdoa dengan kalimah-kalimah Allah, dengan sifat-sifat Allah. Itu memang ada. Tapi bukan suruh dia tulis-tulis, ikat sini, ikat sana, dah. Itu orang lain buat macam tu. Orang saya macam azimat ada dulu. Kita orang Islam tak ada. Kita ada iman, tauhid. Itu yang kata Nabi, siapa yang pakai ikat-ikatan semua adalah syirik. Perlu kita jaga. Satu lagi yang saya paling susah hati bila tengok orang muda. Kita dah tua, kita nak tinggalkan legacy, bukan? Tengok kenapa yang Nabi kata khairun nas qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zaman aku, sahabat-sahabat. Kemudian diikuti oleh generasi tabi'in, diikuti dengan tabi'in kerana mereka ikut legacy yang sama. Dia ikut silsilah yang sama. Apa yang ada di zaman Nabi diikuti oleh sahabat walaupun Rasulullah wafat. Apa yang diikuti oleh sahabat Khulafa Ar-Rasyidin diikuti oleh tabi'in walaupun khulafah sudah tak ada. Begitu juga diturunkan para tabi'in walaupun tabi'in sudah tak ada. Cantik, dia ada silsilah terus menerus. Macam perjuangan al-Islah masih disambung oleh satu generasi yang lain. Tentu sama, kan? Pasal Islah akan jaga guru-guru yang datang mengajar, mesti manhaj dia sama, baru kita akan ada silsilah, ada senambungan. Orang kata sambung terus macam apa yang dia ajar itu guru kita yang lu Syekh Nur kah, semua mufti dulu, dia bersambung cantik, bukan? Kalau sunnah lah sampai kita mati. Kalau memang ada bid'ah dulu, bid'ah lah, dia tak akan dulu bid'ah, sekarang okey lah. Tak boleh bid'ah, kita bid'ah mana boleh okey pula, bukan? Hukum tak boleh ubah, bukan? Hukum tak ikut kita. Kita jangan mau hukum ikut kita. Kita ikut zaman lah, zaman dah berubah, kita kenalah ubah sikit. Tak boleh. Agama Islam tak pernah ikut kita, Allah tak pernah ikut kita. Dia yang menentukan syariatnya dan dia perintah kita ikut. Fattabi'uhu. Kita selalu doa, Allah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuk kami jalan betul. Allah kata wa ana hadza siratal mustaqim fattabi'uhu. Ini jalan aku yang saya tunjuk, ikut. Allah suruh kita ikut, bukan dia ikut kehendak kita. Tapi cara kita beragama macam boleh diubah sesuaikan ikut selera masing-masing. Itu polis boleh lah. Apa pula polis boleh? Orang Islam di mana-mana kena boleh. Kalau apa yang Allah kata boleh, boleh. Apa Nabi kata boleh, boleh. Bukan. Itu polis boleh. Tapi ini bukan polis. Apa? Islam polis lain kah? Quran polis, ada polis punya Quran kah? Quran satu Quran, hadis Nabi semua sama saja. Sepatutnya begitu. Kebenaran itu universal, alamiah, bukan negeri. Tapi cara kita menuduh antara kita itu pelik. Mana pelik, ini Quran sunnah. Tak percaya, buka Quran yang ada pada kamu. Apa yang polis aja sama juga, apa yang Islam aja sama juga. Ayat yang sama bukan? Tak akan berubah. Itunya cantik bila kita ikut Quran dan sunnah. Itu perlu kita jaga. Jadi nak masuk syurga ibu-ibu dan bapa taklah susah sangat. Ada iman yang betul. Bila ada iman yang betul, iman itu berpandukan kepada wahyu dan sunnah Nabi. Habis. Satu sahabat pernah tanya Nabi. Sahabat tak macam kita, ya. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak masuk syurga. Saya hanya semayang 5 waktu. Tapi dengan betul ikut Nabi. Saya puasa Ramadan saja, tak ada Isnin Khamis, tak ada lah Muharram, Ramadan saja. Tapi ikut cara Nabi.
Dan saya akan keluar zakat. Sedekah tak ada. Saya pergi haji sekali, tak ada umrah tak ada. Satu kali semua buat satu-satu. Yang wajib saya, satu sunat pun saya tak mau buat. Saya nak masuk syurga ya Rasulullah, boleh tak boleh? Nabi tanya dia, tengok orang itu memang dia ikhlas dan dia seorang ikut apa yang Nabi suruh. Dia kata boleh. Dengan syarat apa yang you cakap you buat dengan betul. Senang saja. Bukan susah. Ikut Nabi selamat. Kullu ummati yadkhuluna jannah, kata Nabi. Semua umat aku masuk syurga. Umat dia yang mana? Umat yang ikut. Itu saja. Allah suruh ikut, Nabi suruh ikut, kita ikut, alhamdulillah. Yang kita mati, siapa nak cari kita di akhirat? Nabi dah nak cari mana umat dia. Kita kena ingat kepada anak-anak kita. Satu kali lagi sahabat tanya Nabi dalam Sahih Muslim, mata sa'a ya Rasulullah, bila datang kiamat? Sahabat nak tahu bila kiamat. Nabi pun tak jawab terus. Dia tanya dia balik. Dia tanya Nabi. Nabi tanya dia balik. Apa yang kamu sudah sediakan untuk hari itu? You nak tahu ini, you nak tahu apa persediaan kamu? Sudah siap-siap belum? You nak berjalan, you nak musafir, dah siap belum? Pasport dah ada belum? Jangan you jalan-jalan tak ada pasport sampai airport tak boleh terbang. Bukan. Nak keluar negeri kena ada pasport. Ya, nak naik kapal terbang kena ada IC. Saya 2 hari sudah balik dari Pulau Pinang. Sajalah saya nak test saya bawa license saya. Dia tunjuk pegawai tu, dia minta IC, saya buat macam terlupa bawa license keluar. Dia kata tak boleh IC atau pasport. Ini license sah punya. Ada gambar saya. Semua ada. Tak boleh. Kalau sekarang dia lupa bawa IC, walaupun ada license memandu, tak boleh naik kapal terbang. Tengok peraturan dia. Bukan. Saya nak cerita supaya kita faham keadaan macam-macam berubah, supaya kita tidak terperangkap nanti susah. Jadi sahabat itu tanya, bila hari kiamat? Nabi tanya, apa yang kamu sudah sediakan untuk hari itu? Dia pun ikhlas. Sahabat semua memang hatinya cukup bersih. Ya Nabi, tak banyak. Kalaulah kita nanti orang tanya, sudah sedia untuk akhirat tak? Sudah buat persiapan tak ibu-ibu? Sudah buat persiapan untuk hari akhirat tak? Apa nak jawab? Adalah sikit-sikit. Nak kata banyak takut. Adalah, tak banyak pun sikit-sikit ada. Semayang itu ada, puasa ada, baca Quran ada, sedekah ada. Tapi sahabat ni jawab dia lain. Kenapa jawapan dia lain? Kerana dia tanya Nabi dari awal-awal Islam, bukan akhir Islam. Islam bermula dengan beriman pada Allah dan menerima Nabi sebagai utusan Allah. Itu ya, Islam bermula dengan syahadah. Semayang belum wajib lagi, belum Isra' dan Mi'raj lagi. Puasa belum lagi kerana belum hijrah ke Mekah, ke Madinah lagi. Zakat belum ada lagi, haji langsung tak ada lagi. Yang ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan? Islam bermula dengan itu saja. Mengucap 2 kalimah syahadah cukup. Mudah. Kemudian Nabi cerita tentang akhirat, kerana kalimah inilah yang boleh selamatkan kita. Man akhir kalamihi biqauli la ilaha illallah dakhala jannah. Dengan la ilaha illallah saya masuk syurga. Tapi kenalah percaya Nabi juga. Dia tanya, Nabi tanya apa you siap? Dia kata, persiapannya ada pada saya ya Rasulullah. Saya cinta kepada Allah
dan saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Jawab Nabi, anta ma'a man ahbabta. Allahu Akbar. Kalau itulah sifat kamu, sayang kepada Allah, sayang kepada utusan Allah Rasulullah, engkau akan bersama orang yang engkau sayang di akhirat. Allah akan reda, kau akan bertemu dengan Nabi. Sebagaimana you bertemu dengan Nabi sekarang, you akan bertemu dengan Nabi. Kita akan bertemu dengan Nabi kerana kita sayang dia, ajarannya. Setengah orang dia sayang Nabi tapi ajarannya tak sayang. Siapa yang sayang Nabi tapi menolak ajarannya? Seperti Abu Lahab. Abu Lahab sayang Muhammad bin Abdullah. Dia tahu Muhammad ini bagus, budak baik, amanah, jujur. Mana pernah ada orang benci Muhammad sebelum dia jadi Nabi? Semua sayang dia. Tapi bila dia bawa Islam, dia bawa wahyu, mereka menolak. Bukan mereka menolak pribadi, dia menolak risalah dia, ajaran dia ditolak. Kita orang Islam, perangai kita lebih kurang macam tu. Sayang Nabi, sayang. Ini sunnah Nabi. Sunnah. Itu Nabi boleh buat lah. Saya bukan Nabi. Pandai pula cakap. Setengah orang kan, itu dia Nabi, dia boleh buat lah. Saya bukan Nabi. Ada logik tak? Ada logik tak? Logik ada. Betul lah. Pandai dia bercakap. Setengah orang datang jumpa saya bercakap begitu. Itu yang saya boleh cakap balik. Saya kata betul lah orang ni cakap ni. Dia kata itu Nabi, Nabi boleh buat lah. Saya bukan Nabi, saya tak boleh buat. Tak apalah, saya fikir dulu. Lepas tu saya bawa cerita yang lain. You nak jadi baik, orang itu baik. Bagaimana you nak jadi baik kalau you tak ikut jalan yang baik? You kena ikut. Tapi Nabi itu cantik. Dia tak suruh kita buat macam dia buat. Memang kita tak boleh buat. Kita bukan Nabi. Dia suruh kita buat apa yang kita boleh buat. Itu saja. Senang. Allah pun kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak pernah bebankan kita melainkan apa yang kita mampu. Allah pun tak susahkan kita. Nabi pun dah kata, saya diutuskan muyassirin wala tab'athu. Mu'assirin, saya diutuskan untuk membawa benda yang mudah untuk kamu ikut, bukan menyusahkan kamu. Memang kita nak buat apa yang Nabi buat, tak boleh buat semua, tapi buat apa yang dia suruh. Yang dia suruh semua kita boleh buat. Apa susah? Ini sebagai contoh. Apa yang saya nak sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, kita perlu persiapkan anak kita. Kalau anak ada di bandar, maklum pada mereka supaya hubungi kita di Kuala Lumpur. Ziarah kita, kalau dia tak tahu, dia segan, bila ibu dan bapa berziarah anak, bawa mereka ke markas kita. Supaya dia mendekati kita. Biarlah kita cuba sedaya upaya untuk membimbing mereka dari bandar. Supaya kita hidup korang fitnah, mati hidupnya sunnah, bukan mati dalam fitnah. Sebagaimana kita wa min fitnatil mahya wal mamati. Saya bagi satu contoh yang terakhir sebelum saya buka soal jawab. Ibu dan bapa, kita tahu kahwin cara sunnah bagaimana tak? Tak ada kahwin cara sunnah. Kalau tak faham lagi, tanya ustaz-ustaz sinilah. Anak saya nak kahwin. Saya nak kahwinkan anak ikut sunnah. Saya nak buat majlis walimah ikut sunnah yang Nabi ajar. Cuba tanya. Cantik.
Supaya sunnah itu bukan sekadar semayang ikut sunnah, puasa ikut sunnah, tapi kita nak ikut sunnah dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, menjaga cara sunnah bagaimana. Umar bila jadi khalifah, bila ada pasar-pasar siang, pasar malam, kita panggil pasar minggu kan, dia tak pernah minta bayar lesen ini untuk bayar ini, tidak ada. Bumi Allah itu terbuka, siapa usaha sila, terbuka, tak perlu nak bayar ini. Tapi Umar akan tanya mereka, kamu tahu dia hukum hakam niaga? Tak tahu fiqh perniagaan, belajar dulu. Lisennya belajar hukum hakam perniagaan dalam Islam. Pertama, you tak boleh tipu. Kita kadang-kadang tak tipu, tak untung. Kadang dia tipu, dia boleh sumpah lagi, wallah ni tak untung. Dalam untung dia kata, wallah tak untung. Ni saya bagi cukup murah ni. Wah, dalam murah-murah dia dah sembelih kita lah. Bukan. Dahsyat. Orang niaga sekarang Allah saja yang tahu. You tak yakinkan rezeki datang dari Allah, you ingat menipu orang, kamu akan senang? Tak boleh senang punya. Sampai Nabi kata, man ghasya falaysa minna, siapa yang menipu dalam urusan niaga bukan umat aku. Berat. Dapat keuntungan sedikit tapi sudah terkeluar dari umat Nabi Muhammad, rugi besar. Bukan. Kalau di Jepun sedap kita beli barang, dia harga satu harga, you Jepun ke Pakistan ke Malaysia ke Arab satu harga. Kita ni kalau orang cakap dialek lain sikit, harga pun naik. Bukan. Kita ni penyakit. Kalau orang Perlis beli barang di Perlis, dia tak boleh lah nak goreng kita kan. Kita orang tempatan. Dia cakap, dia speaking sikit, ini boleh itu, saya ingat boleh sembelih, boleh dapat rezeki lebih sikit. Jangan begitu. Jangan tipu timbangan. Semua tak boleh. Kalau benda lama kata lama, jangan kata ini baru sampai. Betul ya, dia baru sampai pada kita. Tapi barang lama bukan. Bukan. Kadang dah expired, kita buka dia punya packing seakan-akan tak expired lagi. Jangan begitu. Dah expired, kita asingkan, ini barang agak sudah lama tapi masih boleh pakai. Tak apa, saya bagi diskaun. Barang-barang sudah semua dah nak expired, nak tamat tarikhnya, orang bagi murah. Ini semua kita kena tahu supaya selamat dunia, selamat akhirat. Apa yang kita nak buat, walimahnya, pusuran nikahnya, bagaimana ikut sunnah, kita nak tahu. Kadang-kadang kita yang sunnah pun tak kisah, yang tak sunnah itulah yang kita nak pertahankan. Saya tak tahu lah di Perlis ada tidak, kalau di kawasan lain. Bila masuk Minang saja, waktu nak memasuk Minang, dia punya pantun Allah saja yang tahu. Pantun tu bukan sunnah. Itu ada, tak apalah, no problem kalau kita pandai pantun. Ya. Tapi yang penting kalau kita boleh buat hadis Nabi, bukan cantik. Kita nasihat orang dengan hadis Nabi. Kita cerita tentang kahwin, kita bawa ayat Quran. Allah kata, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Contohnya ayat itu kita baca. Di antara kekuasaan ayat-ayat Allah, dia jadikan kita di kalangan kita pasangan. Allah jadikan manusia kawin manusia. Allah tak kata manusia kawin jin, manusia kawin lain, tak ada. Dia kata laki kawin perempuan, bukan laki-laki, bukan perempuan-perempuan.
Ini Allah bagi tahu. Kita alhamdulillah perkahwinan hari ini ada laki, ada perempuan. Jangan pula nanti laki-laki kita pun ijab kabul. Bagaimana? Freedom, pilihan saya. Nanti dia peluk depan, dua-dua orang peluk cium depan. Alamak, kita pun rasa geli lah. Rasa geli tak? Tak tahulah, saya rasa geli. Allah, macam nak muntah. Takkanlah Allah tak tahu. Binatang sama binatang pun tak macam tu. Dia pun tahu mana jantinanya, mana betinanya. Kita sudah lebih teruk daripada itu. Sampai orang tanya saya, murid-murid tanya saya, ini murid-murid international school tu. Dia tanya, Allah created the gay and the lesbian. Dia kata Tuhan kan, Tuhan yang jadikan mereka kan. Saya kata LG Allah jadikan, BT kita yang buat. Faham kan? LG dari Allah, BT dari kita. Mana BT dari kita? Betul. L ladies Allah jadikan. Ja'anakum, wa khalaqnakum min zakarin wa unsa. Unsa Allah jadikan. Guy lelaki Allah jadikan. LG Allah jadi lady and guy. Zakar wa unsa. BT Allah tak jadi. Itu kita punya penyakit. Ini penyakit. Kita yang tambah Allah jadi dah cantik. Kemudian Allah jadikan kita pasangan untuk apa? Litaskunu ilaiha. Untuk dapat sakinah. Kita kahwin untuk apa? Nak cari ketenangan. Tak payah nak risau lagi. Orang pun ketuk pintu hotel dia, kita tak takut. Kenapa? Suami isteri, bukan? Tak payah courting lagi. Tak payah dating lagi. Ini sah punya. Boleh bawa Mekah, no problem. Kerana mahram. Kan? Tenanglah bila kita dah kahwin, tenang. Tak payah malu-malu lagi kadang minum sama-sama, nak jalan pegang tangan, jangan malu. Itu malu pula. Sebelum itu tak malu. Dah kahwin malu pula pegang. Peganglah tangan isteri saya. Apalah manja. Lagi manja dah kahwin, kenapa tak manja? Anak kita pun kita kena manja. Itu yang kadang-kadang bila anak saya sedang belajar di Mekah dulu, waktu saya bawa jemaah haji, nanti anak saya jumpa saya, jemaah saya pun ada bersama saya, masuk dalam lift, anak saya pakai purdah pula, nanti dia pegang tangan saya, ada jemaah-jemaah perempuan dah bisik-bisik lah. Wah, Ustaz ini dia selalu datang Mekah, ada nombor 2 di Mekah. Okay. Saya tengok dia lepas tu, tengok saya kata, ini anak saya. Okay. Memang dia manja. Mana dia jumpa saya, dia peluk saya, pegang tangan berjalan. Anak kita kenapa kita tak mau manja? Isteri kita kenapa tak manja? Tak ada masalah. InsyaAllah lepas ni suami-suami yang ada isteri dia akan pegang-pegang. Jangan tak pegang lagi. Bila lagi nak pegang? Waktu inilah kita pegang. Bukan orang Australia, orang putih kalau tua-tua dia cukup suka bermusafir duduk kapal. Dia tak mau lagi kapal terbang cepat sangat. Dia nak kapal laut. Kapal laut jalan pelan-pelan, ambil masa sampai minggu baru sampai. Oh, dia nak relax saja. Bagus, nilai itu bagus. Ada duit jangan simpan-simpan, jalan. Belanja jangan kedekut. Allah kata Nabi, Allah suka kita pamerkan nikmatnya. Kalau Allah bagi lebih, belanja lebih untuk isteri, tak salah, mulia. Nabi dah kata khairukum li ahli wa ana khairul li ahli. Orang paling baik antara laki-laki ialah orang paling baik dengan isterinya. Bagi isteri layan kita, basuh kain baju kita, masuk untuk kita, servis dia luar biasa.
Bukan. Kenapa berkira sangat? Jangan berkira, tak baik. Ya. InsyaAllah suami kita baik-baik. Amin. Ya. Tapi kita kena jaga mulut kita lah. Ya, mulut kita kena jaga. Jangan cakap sakit hati, komplain, semua tak cukup. Apa yang dia boleh bagi, alhamdulillah. Apa yang dia belum bagi, ya kita pelan-pelan cakap, pujuk-pujuk kan. Sebab itu orang kata kalau kita tengok, kita cakap betul tak betul, tengok rambut suami kita. Kalau tiba-tiba rambut suami kita cepat tukar warna, daripada hitam jadi putih, ini ada problem tu. Pressure. Isteri duk minta ni minta itu, nampak jiran dia nak, nampak orang tukar dia nak tukar. Itu memang suami dah tekat itu saja dia ada. Kalau ada lebih tak apa. Tapi suami yang paling baik tak payah tunggu isteri minta, dia akan kasih. Dia nampak yang baik yang baru, dia pun bawa isteri, tengok, silakan. Itu bagus. Saya suka buat benda itu. Yang saya boleh cerita kerana itu saya buat. Saya kalau bawa isteri saya berjalan mana, dia korang shopping, saya yang akan shopping. Kebetulan saya suka shopping. Saya suka shopping. Dia pun tahulah, saya akan shopping, saya akan bawa dia tengok. Apa you rasa elok, bagi tahu. Tak baris kalau ada, kalau tak ada memang kita ala qadar. Tapi kalau ada, jangan kedekut. Allah suka kita menghargai nikmatnya. Jangan kita simpan-simpan, mati habis. Bukan, rugi. Alhamdulillah lah. InsyaAllah suami kita sini suami baik-baik. Kerana isteri pun baik-baik, solihat semua insyaAllah. Jadi kalau ada soalan saya buka untuk soal jawab. Dipersilakan. Isteri itu amanah, anak itu amanah, ilmu itu amanah, rezeki itu amanah. Gunalah amanah itu dengan sebaik mungkin, ya. Ya, ada soalan bertulis, ya. Boleh baca juga, ada siapa yang boleh baca, boleh bagus juga. Membantu, ya. Soalan saya, bagaimana cara untuk kita mengata anak-anak yang suka membuang masa dengan handphone, ya. Menegurlah, ya. Memanglah anak-anak sekarang banyak, bukan anak saja, semua orang tua pun macam tu. Semua kena penyakit tu. Okay. Kalau bolehlah kita cuba kerjasama, bincang, bermesyuarat. Wahai anak, wahai suami, wahai isteri, bila kita makan, kita letak handphone tepi, ya. Setuju. Bila kita makan, letak handphone ke tepi satu kawasan, waktu makan. Supaya tak ganggu. Saya tahu benda tu terlalu dekat. Jadi memang ini penyakit tau. Memang penyakit. Sampai orang pergi Mekah nak tawaf pun penyakit juga. Nanti incoming Pakistan pula punya muzik masuk. Nanti rock punya masuk. Lepas tu dia angkat halo. Ini tawaf, encik tawaf. Tapi kerana anda tak dapat kawal, kan? Bagaimana cara yang paling kena bincang lah. Kena bincang, ya. Bermesyuarat. Cara yang baik kata, saya bagi tapi jangan salah guna. Bukan? Ada masanya kita guna. Memang para pengkajian kesihatan kata generasi kita akan datang akan cepat buta dan cepat peka. Kerana apa? Kerana handphone ni dia punya frekuensi terlalu dekat, terlalu banyak. Nanti kita punya pendengaran akan kekurangan, akan terganggu. Nanti penglihatan duk tengok kaca-kaca itu dan gambar dengan mesej-mesej. Lama-lama kita pun ada masalah
pemandangan. Ya. Itu paling baik. Soalan kedua, bagaimana cara untuk berhadapan dengan suami yang panas baran dan ego. Ego ini ibu-ibu ada pada semua orang. Bukan suami laki saja, perempuan pun kadang ada ego. Dia tengok keadaan masing-masing. Ya, setengah orang dia ada kelebihan sikit, kelebihan itu jadikan dia ego lebih. Ya. Bagaimana nak menghadapi orang yang panas baran? Orang yang panas baran, zaman Nabi, umat dia luar biasa ya. Dia suka tanya Nabi, ya Rasulullah, bagaimana saya boleh jaga agama saya, diri saya? Nabi kata, la taqdab, jangan marah. Jangan marah. Dia tanya lagi, jangan marah. Senang ya Nabi jawab. Tapi sahabat lain, bila dia tengok Nabi kata jangan marah, dia hilang marah. Kita tak macam, jangan marah. Apa you tahu? Ini Nabi yang cakap, jangan marah. Kita memang ada perasaan tersinggung, tapi jawab dengan hikmah. Kenapa ya suami panas baran? Ibu boleh bantu saya, bagi saya contoh. Bagaimana you tahu dia panas baran? Cuba bagi saya contoh. Saya nak tahu dia apa yang menyebabkan dia itu cepat marah. Sikit dia marah. Kenapa? Mungkin ada masalah cara kita bercakap dengan dia tak kena. Kadang-kadang berlaku kerana tu kita trigger dia marah. Jadi kita kena guna bahasa yang terbaik. Ya, kalimah hayyinun layinun. Kalimah yang lemah lembut. Saya ingat kalau kita cakap dengan baik, orang boleh dengar dan terima dengan baik. Tapi kalau kita pula cakap pun tak lapik, kan? Kuih saja berlapik. Ya, kuih lapik ada ini lapik. Tapi bahasa kita tak berlapik. Jadi itu masalah lah. Dulu kita tahu sebelum kahwin kita tak banyak cakap, sebab itu lelaki itu banyak cakap, senang dia cakap, kita dengar saja. Bukan. Sekarang kita pula banyak cakap. Dia pula kena dengar. Lelaki ni dia tak biasa dengar. Dia suka bercakap. Saya bagi contoh. Kadang-kadang kenapa anak kita marah kita? Tak dengar cakap kita. Kerana kita dah anggap anak kita masih kecil. You dengar saya, ini bapak cakap, ini mak cakap, you kena dengar. Kadang-kadang kita pun kena belajar dengar. Tanya anak bagaimana ya, anak nak lama tak jumpa, kerja bagaimana, kita dengar. Anak rumah tangga anak bagaimana, isteri bagaimana, dengar, biar dia cakap. Tapi kita selalu mau dia dengar. Itu yang kadang-kadang anak tak komunikasi dengan kita orang tua. Saya suka anak saya kalau datang, saya suka dengar. Cucu saya pun saya akan tanya macam-macam. Dia akan cerita. Saya dengar. Mana dia cakap tak betul, saya betulkan balik. Nanti dia kata, jangan cakap dengan mama dia ya. Nanti dia kena marah ini. Dia kata, tak apa, saya tak akan cakap. Betul juga, dia cerita sesuatu yang dia punya pengalaman. Dia kata mama dia garang sangat. Ya. Saya mau ini dia tak kasih. Saya kena cerita, saya dengar. Tahukah kenapa mama tak kasih? Kadang ada baiknya, benar tu kan baik sangat. Kalau semua you nak dia kasih, nanti you susah, you sakit. Kalau you nak gula ni penyakit. Kalau you nak juga ambil yang bagus, madu, jangan sweet saja. Kita tapis balik supaya mak you sayang you, sebab itu dia jaga, sebab itu dia kontrol kerana dia sayang you. Supaya cucunya, bukan dia marah saya, kan? Dia sayang, memang dia sayang. Yang selalu nak rosakkan cucunya atuk dia lah. Bukan? Atuk yang suka campur tangan. Jangan kasih. Yang mak dia disiplin, kita pula sampai kita habis disiplin semua. Betul tak? Kita sayang cucu. Kita tahu kita memang dah cucu 6 orang, bukan? 5 lelaki 1 perempuan. Ini cucu saya.
Cucu saya kalau tengok saya, memang dia bukan datang dia cium tangan, dia datang dia lompat. Dia lompat, kaki tangan semua dia melekat macam spider tau. Saya kena kuat nak tahan dia itu. Alhamdulillah. Tetapi saya suka dengar cakap mereka. Dia akan cakap saya dengar. Kita jangan lupa dengar tau. Bila anak kita suka cakap, cucu suka cakap, kita tak mau dengar, rugi. Nanti dia cakap dengan orang lain. Lebih baik dia cakap dengan kita sebagai keluarga. Jadi saya pun tak tahu nak jawab secara jelas kerana saya tak tahu apa sebab yang dia cepat marah. Saya nak tahu bagaimana kita cakap dengan dia, apa yang menyebabkan dia marah. Kalau kita tahu, senang kita nak bantu. Saya yakin kalau kita cakap dengan halus, guna bahasa yang baik, jangan terus tuduh dia, kau ini begini. Memang kita marah. Tapi saya nampak muka-muka sini semua dia tak marah punya. Muka-mukanya alhamdulillah. Hari Jumaatnya muka kan baik-baik saja. Sabar alhamdulillah. Ya. Dengar. Nah, ada soalan yang lain? Saya nak ingatkan muslimat ya. Ini pengalaman saya di bandar. Setengah isteri, suami korang cakap, yang banyak cakap isteri. Tapi isteri dia bercakap, dia macam menghina suami dia depan orang. Oh, my husband, memang suami saya macam begini. Itu dialah. Jangan begitu. Bila dia buat begitu, saya terasa. Saya tengok muka suami macam okey. Saya terasa. Saya takut nanti suami itu, ya, dia kalau respon meletup. Lepas nanti dah suami dia tak ada, saya akan cakap dengan isteri. I think next time bila you cakap, please be careful. Ya, kadang laki very patient. Laki itu memang tak cakap apa pun, isteri dia cakap depan orang, dia diam. Syukurlah kan dapat suami yang diam. Kalau you jatuhkan maruah suami depan orang, takut suami kalau tak tahan, dia keluarkan suara, boleh berakhir dengan penceraian. Be careful ya, be careful. Macam anak kita juga. Janganlah bila adik-beradik datang, makcik-pakcik dia datang, kita kata anak aku memang malas, pengotor je. Jangan cakap begitu. Memang dia memang malas, tapi jangan cakap depan orang lain. Dia malu. Nanti kalau adik-beradik datang, dia hilang. Pasal dia malu, nanti mak dia cerita kelemahan dia depan orang. Kita lemah, tapi bantu dia. Nak, boleh tak anak tolong bantu mak? Ya. Boleh tolong ambil barang situ. Macam saya selalu bilang kepada isteri saya, pesan pada isteri saya, you buat kerja di rumah, benda berat jangan angkat. Yang berat you jangan angkat. Bagi tahu saya buat. Takut. Bukan isteri kita ni, kita perempuan. Ya, kadang tak kita pun kesihatan kita dah kurang. Jangan membebankan diri. Nanti kalau apa-apa jadi, kita yang semua susah. Jadi si suami kena juga tahu tanggungjawab dia. Kerja-kerja rumah yang berat-berat, kita lah bantu. Isteri memang tahan lasaknya. Isteri boleh buat macam-macam yang suami tak boleh buat. Ya, silakan. Baik. Allahu Akbar. Faham tak? Allah beritahu bahawa pasangan kamu dan harta kamu sampai anak kamu boleh jadi musuh kamu. Boleh jadi. Ya, memang berlaku juga.
Nuh alaihissalam anak jadi musuh dia. Lut alaihissalam istrinya jadi musuh dia. Ya, kadang-kadang berlaku pasangan boleh jadi musuh. Ya. Tapi kita semua yang datang di Islah ni insya-Allah bukan musuh. Kita semua bantu membantu. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki beriman, isteri yang beriman, perempuan saling bantu membantu, ya. Mohon pencerahan menantu tak mau ikut sunnah. Menantu tak mau ikut sunnah. Orang tak mau ikut sunnah umumnya dia tak faham. Umumnya. Mungkin cara kita nasihat dia, sampaikan dia tak kena. Jadi mungkin. Punca ini bermula daripada sebelum kahwin. Sebab itu Allah suruh kita cari pasangan yang betul. Lelaki beriman, carilah wanita beriman. Jangan yang lain, takut. Kita kata tak apa, saya boleh kawal dia, saya boleh didik. Kita boleh cakap senang. Kita kena pilih dari awal. Dia punya kepahaman bagaimana. Okey, kalau dah faham dah okey, senang kan kita kahwin muda, kita terus solat pun sama-sama, ikut sunnah senang. Tapi dari awal sudah ada problem. Saya tahu, saya tiap-tiap bulan buat satu kursus satu hari. Tiap-tiap bulan. Kursus perfecting my solat. Bagaimana nak sempurnakan solat kita. Bagaimana nak faham agama Islam, mengikut Islam. Bagaimana nak beradab kepada Allah dan Nabi. Itu yang saya akan sentuh untuk satu hari. Dari pukul 9 pagi sampai 5 petang. Saya yang buat. Dan kursus itu tiap-tiap kali saya tetapkan tarikh, dalam 3 hari kami lancar dalam WhatsApp, Facebook. 3 hari kita lancar, hari kelima sudah penuh. Kerana kita had tak lebih 120 orang sekali jalan. Tempat kita tak sebesar macam di sini. Tiap-tiap bulan saya buat. 1 bulan English, 1 bulan Melayu. Alhamdulillah. Saya cerita tentang adab beragama. Kita sudah ada agama, tapi adab beragama. Lepas tu saya akan zoom kepada asas agama, hukum agama. Yang dikatakan haram, halal, harus, makruh, wajib, sunat, semua saya bahas. Lepas tu saya zoom tahara, solat sendiri, solat adab semayang berjemaah, adab imam, adab makmum, semayang masbuk, semayang musafir, semayang orang sakit, semayang jenazah. Satu package, satu hari. Alhamdulillah, siapa kalau selalu datang tempat kita, kalau dia nak cari calon, dia kata, Ustaz boleh cari calon. Saya kata, pertama saya nak orang itu datang kelas dulu. Kalau dia tak boleh datang kelas, saya tak boleh recommend. Walaupun ada lelaki datang kata, boleh tak Ustaz cari calon? Boleh, you kena datang kelas dulu. Pasal saya pun nak tengok you punya amalan. You faham tak sunnah? Saya nak perkenalkan perempuan-perempuan murid saya yang sunnah. You kalau tak faham susah. You kena faham dulu. Kalau ada perempuan yang minta saya cari calon, saya kata boleh. You datang kelas, lelaki pun ada yang datang kelas, you tengok mana you berkenan dulu. You tengok dari jauh dulu. Tapi lelaki tu saya dah tahu dia ikut sunnah. Dan you pun saya tahu dia ikut. You kena cari tengok dari jauh. Saya ingat yang sebelah sana yang baju merah boleh tahan kot. Okey kot. You bagi tahu dulu tak apa. You jangan susah hati. Saya tahu. Saya tak terus pergi tanya, ada perempuan sana berkenan, you okey tak? Dah. Saya akan tanya lelaki itu nanti, you bagaimana, sudah ada calon dah belum? Sudah kahwin belum? Kita kena confirm juga, kadang-kadang sudah kahwin. Kita tak tahu. Kita tanya dulu, you ada calon tidak? Oh,
saya sudah kahwin, alhamdulillah, habis. Dia pun tak tahu. Saya tak cerita siapa yang meminat. You pun tak malu, dia pun tak malu. Kalau dia kata saya belum kahwin, Ustaz. Bagaimana you ada cadangan tak nak kahwin dulu? Ada cita-cita nak kahwin? Saya memang tak niat lagi, Ustaz. Tak apa, saya tinggalkan. Jadi saya akan maklum balik perempuan tu, kebetulan dia memang belum lah, dia belum bersedia. You cari yang lain pula. Tengok, saya cek. Bila dia cek, dia kata saya memang sedang berusaha lah, tak tahu, belum ada calon lagi. So, bila dia kata dia belum calon, saya bagi tahu lah, cuba you tengok gadis-gadis yang datang kelas saya ni, agak yang mana you berkenan. Saya tak cerita lagi supaya dia tak segan kan. Jadi dia tengok, mungkin saya kata you tengok dalam 2-3 orang dulu, jangan satu orang. Dia kata sana pun okey, Ustaz, yang ini pun boleh, yang itu pun boleh, okey. Ya, kerja kita jemaah ramai bukan. Kemudian perempuan ada saiz besar, ada saiz kecil bukan. Ada cerah sikit, ada yang kelabu sikit. Jadi you bagi tahulah, saya tak tahu nanti saya recommend ini you tak sesuai, you bagi. Saya kata okey, saya will try lah. Perempuan pun tak tahu. Perempuan tu tak tahu. Saya akan tanya, kamu single lagi tak? Memang saya single. Ada niat nak settle down tak? Nak kahwin? Ada niat, Ustaz, tapi tak tahulah, belum ada jodoh. Okey. Jadi kalau saya rasa dia ada okey sini, okey, saya kata, you agak-agak laki sebelah sana yang warna biru itu, baju biru, okey tak bagi you? Okey kot, Ustaz. Okey lah. Dan saya akan temukan. Kalau tidak, biar dia pun tak tahu, dia pun tak tahu. Senang, malu. Kadang kita tahu kan, kalau dia nak jadi, tak jadi, malu. Itu cara kita pasangkan, ya. Jadi menantu ni memang satu ujian. Kalau dia tak faham, kadang menantu okey, kita panggil apa? Yang mertua sama mertua kita panggil apa? Besan. Ini problem. Anak semua okey, besan ada problem. Satu masalah juga. Sebab itu kalau kita dari awal kita pandai pilih, kurang masalah ini. Dan boleh diperbaiki benda ini. Kalau dia masih rasa bertentangan dengan kita, bawa menantu jumpa kita. Kalau di Kuala Lumpur lah, jawab jumpa kita. Biar kita yang bercakap. Kita yang nak cakap takut salah cakap. Jadi dia tak terima. Mungkin orang lain yang kalau cakap boleh masuk dalam otak dia. Oh, like that. Oh, ya. Yeah. Dia boleh terima. Jangan putus asa dan memberi nasihat, kita jangan putus asa. Cara begini tak boleh, cari orang lain bagi nasihat. Pengalaman kami, alhamdulillah, dengan izin Allah, banyak kes yang orang tak suka bila jumpa dengan kita, dia boleh terima. Mungkin approach kita berbeza. Kita tak salahkan mereka. Kita tunjuk this is a dalil from Prophet Muhammad. Kalau apa yang orang cakap ada dalil, okey, ikut. Kalau tak dalil, mana yang lebih baik? Ini ada dalil, itu tak ada dalil. Mana lebih baik? Saya yakin semua orang mau yang lebih baik. Bukan. Jadi bila approach kita betul, tak marah orang, tak hukum orang, tak fitnah orang, tak tuduh orang tak betul. Kita jangan tuduh orang tak betul. Mungkin itu saja yang dia tahu. Apa nak kata dia salah? Dia tak salah, itu saja dia tahu. Kita yang tahu kena bagi tahu. Cara nak bagi tahu bil hikmah. Jadi itulah jawapan saya terhadap kalau ada masalah menantu. Ya. Cantiknya kalau anak-anak berkenalan orang-orang di bandar, suruhlah dia bawa orang tu jumpa kita dulu biar kita berkenalan dulu. Ada banyak kebaikan dia kalau kita bermula dari awal. Kepahaman dia pun elok. Jadi senang. Kita nak majlis semua dah setuju. Bukan? Itulah harapan kami. Dan saya sebelum akhiri majlis hari ini, ada lagi soalan terakhir? Silakan Ibu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Suami isteri bukan Muslim. Okey. Masuk Islam. Dalam hukum Islam, apa yang berlaku di zaman Nabi, asalnya bila Nabi berdakwah kepada orang tak Islam. Bukan. Dan ada yang sudah suami isteri. Bila suami isteri masuk Islam serentak, nikah yang lama sah. Tak perlu akad nikah balik. Ya. Dan pernah juga berlaku di zaman Nabi, siapa yang suami isteri asalnya belum Muslim, tiba satu masuk Islam dulu. Maka yang satu lagi diberi tempoh iddah. Dalam masa iddah dia kena masuk Islam. Kalau selepas iddah itu dia masih tak Islam, selepas itu katalah 6 bulan baru dia masuk Islam, maka ada upacara akad nikah sekali lagi. Kerana pernikahan yang pertama sudah dianggap batal. Itu segi hukum, ya. Dia ada batasannya. Jadi kalau dua-dua Islam, alhamdulillah. Tapi kita nak supaya suami atau isteri yang sudah kahwin belum Islam nak masuk Islam, perlu bincang bersama suami isteri. Saya takut mereka masuk Islam kerana ada sebab yang lain. Dia nak cerai susah, dia kata masuk Islam senang cerai. Kerana dalam perkahwinan agama lain susah nak cerai. Ya, Christianity you married for life. Nak cerai cukup susah. Jadi setengah orang, Islam senang cerai. Bukan. Jadi setengah orang masuk Islam, contohnya ada laki yang masuk Islam kerana dia pula berkenan dengan seorang perempuan. Jadi dia takut nanti dia masuk Islam kerana nak kahwin orang lain. Kerana Islam membenarkan seorang laki kahwin 2, 3 dan 4. Betul tak betul? Jadi kita nak supaya jelas, niat dia jelas. Kalau dia sayang isterinya, dia nak masuk Islam, ajak isteri dia sekali, bawa jumpa kita nasihat tengok apa pandangan isteri. Ya, supaya isteri faham keadaannya. Kita tak mau kita Islamkan satu orang cepat-cepat, lepas tu dia ada masalah. Itu cara kita buatlah. Kalau kita di markas kita, siapa yang kalau pasangan sudah bukan Muslim, satu nak masuk Islam, saya akan nasihat, tolong bawa isteri kamu jumpa kita. Tapi kalau dia tak bawa, berarti dia ada masalah. Berarti dia adalah benda-benda sebab yang lain. Kita tak mau nanti dia masuk Islam mendatangkan fitnah. Ya, kalau dia kata dia sayang isteri, bagi tahu isteri. Supaya isteri tahu, dia kata dia dah maklum pada saya, tapi saya tak bersedia nak masuk Islam. Tak boleh paksa. Itu tapi sudah isteri itu dapat tahu. Itu cara yang terbaik. Kita perlu nasihat dua-dua pihak. Ya, kerana kalau ada anak, masalah anak lagi. Bukan, kalau tidak nanti masalah anak bagaimana pula. Tak boleh paksa. Memang tak boleh paksa. Itulah jawapan kita terhadap bab ini. Perlu dapat dengar dua pihak dan kita bantu mereka sebaik mungkin. Ya. Semua masalah suami isteri perlu dengar dua pihak dulu. Baru kita boleh bantu. Satu pihak saja tak boleh. Tak adil. Ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, selamat anak cucu kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala beri semangat Islam, cinta kita pada Quran dan Sunnah, supaya bila kita nak cakap Quran Sunnah, guna bahasa Quran dan Sunnah. Setengah orang nak cerita Quran dan Sunnah, tapi cara kita bercakap tak ikut Quran dan Sunnah. Akhirnya orang tak berkenan dengan Quran Sunnah kerana kesilapan kita menyampaikan nasihat pada orang. Semoga Allah bantu kita untuk jadi umat yang baik, yang mempunyai budi bahasa yang tinggi dan mempunyai akhlak yang mulia, dan sabar menghadapi ujian Allah Rabbul Alamin. Dan mulai hari ini bila kita cakap sama suami isteri, anak kita, cakap dengan kasih sayang. Ya, jangan marah-marah,
Ya, jangan hukum-hukum, cakap dengan nak tegur pun teguh dengan kasih sayang. Insya-Allah selamat dunia, selamat akhirat, dapat keluarga bahagia. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.